Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fariz Irfan bin Ahmad daripada unit BM3 akan membentangkan tugasan e-portfolio saya untuk subjek BMB 1074 dan 1084. Isi kandungan bagi tugasan kali ini adalah perkembangan tulisan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Selain itu, cabaran dalam masa depan bahasa Melayu. Dan akhir sekali adalah rujukan. Yang pertama, perkembangan tulisan bahasa Melayu pra-merdeka. Yang pertama, kita ada sistem ejaan Wilkinson. Sistem ejaan Wilkinson merupakan perancangan ejaan yang pertama di tanah Melayu. Ejaan ini juga dikenali sebagai Romanis Malay Spelling. Sistem ejaan ini diusahakan oleh Jabatan Pelajaran di negeri-negeri bersekutu iaitu Selangor, Perak, Pahang dan Negeri Sembilan pada tahun 1902. Jabatan ini mewujudkan sebuah jawatan kuasa ejaan yang dianggotai oleh beberapa orang pegawai tinggi. Jawatan kuasa ini ditugaskan untuk mengkaji dan membentuk sebuah sistem ejaan Rumi. Sistem ejaan Wilkinson ini juga bertujuan untuk memperkemaskan ejaan-ejaan sebelumnya seperti sistem Marsden dan Shalaber. Sistem ejaan tersebut telah digunakan dalam kamus Romanis Malay Spelling atau lebih dikenali sebagai sistem ejaan Wilkinson. Sistem ejaan inilah perintis kepada kewujudan sistem ejaan sekolah-sekolah umum. Berikut merupakan peraturan utama merumikan bahasa Melayu. Yang pertama, perkataan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris dieja mengikut sebutan Melayu. Perkataan pinjaman Arab yang dieja mengikut sebutan Melayu hanya untuk perkataan yang sudah diasimilasi sepenuhnya. Yang kedua, perkataan pinjaman yang biasa digunakan secara umum dalam bahasa Melayu dieja seperti mana yang disebut oleh orang Melayu. Sebagai contoh, perkataan maklum, makmur dan makna iaitu huruf Ain pada tengah perkataan yang dieja dengan 2A kerana mengikut sebutan bahasa Melayu. Yang ketiga, terdapat beberapa perkataan yang dipilih seperti kemudian, bukan kemudian, dan arakian, bukan arakian kerana boleh menunjukkan dengan lebih terang asal pembentukan katanya jika dieja berbeza mengikut sebutan. Dan yang keempat, kata terbitan mempunyai imbuhan dieja menyamai bentuk asalnya walaupun terdapat perubahan pada bunyinya. Tamsilnya, menyabelah dari sabelah, bukan menyebelah. Yang kelima, perkataan seperti sahaja, bahaya, baharu dan cahaya dieja dengan abjad H di tengahnya iaitu menyamai ejaan Van op Hutsen. Dan yang keenam, pemilihan vokal antara O dan U dan antara E dan I pada suku kata akhir tertutup mengikut sistem. Sebagai contoh, vokal O dipilih bukannya U jika pada suku akhir berpola ong, okey. Misalnya, kepung, puluh dan merbuk. Vokal U dipilih jika suku kata akhir berpola un, ut, ul, us dan ur. Misalnya, minum, tahun, turut, betul, hangus dan labur. Sekarang kita ada jenis-jenis sistem perumian Wilkinson. Sistem harfiah. Pengambilan huruf-huruf rumi tertentu yang diterima. Sistem ini mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Antara kebaikannya ialah sistem ini dapat menjurus kepada keseragaman yang bermaksud mengurangkan kaedah tersendiri seseorang penulis. Kelemahan bagi sistem ini ialah sistem vokal bahasa Arab tidak mencukupi untuk disepadukan dengan bunyi-bunyi vokal Melayu serta huruf-huruf yang tersedia. Itu menghalang kajian sistem bunyi-bunyi vokal Melayu serta huruf-huruf yang tersedia. Itu menghalang kajian sistem bunyi, iaitu fonetik yang sebenar. Untuk sistem fonetik, sistem ini sukar untuk membunyikan bunyi-bunyi Melayu yang sebenar daripada huruf-huruf Arab yang melambangkan sistem bunyi yang berlainan. Sebutan bahasa Melayu yang mengikut dialek memberi kesan terhadap sesuatu kata yang dirumikan secara berbeza. Kejayaan ejaan bergantung kepada individu iaitu penulis dan akan mengakibatkan kesukaran untuk memperoleh dan
untuk memperoleh keseragaman dalam bentuk penulisan. Kaedah transliterasi yang digunakan dalam sistem ejaan ini adalah sistem fonetik raut and ready yang berdasarkan prinsip Hunterian, bunyi vokal tengah dan pepet. Tidak wujud dalam Rumi kerana tiada dilambangkan dalam Jawi. Seterusnya kita beralih pada sistem ejaan Zabbar. Sistem ejaan Zabbar merupakan sistem yang pertama dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang disusun oleh orang Melayu pada tahun 1993, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, dan telah tersiar dalam sistem ejaan Melayu Jawi Rumi 1949. Terdapat beberapa kelemahan pada sistem ejaan Wilkinson yang dipakai sebelum ini. Maka, sistem ejaan Zabbar diperkenalkan untuk memantapkan lagi sistem ejaan Rumi dalam bahasa Melayu. Sistem ejaan ini telah disusun dan diperkemas dalam jangka masa beberapa tahun dan termuat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Kanan Mengarang SITC seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggan 1 1926. Berikut merupakan ciri-ciri sistem tulisan Zabbar. Terdapat kekurangan huruf Jawi dan Rumi untuk melambangkan bunyi-bunyi yang terdapat dalam bahasa Melayu. Selain itu, Zabbar tidak menggunakan tanda circumflex atau aksen sebagai penanda panjang atau pendek bagi mana-mana grafem vokal dalam sistem ejaannya. Grafem dan tanda-tanda baru telah digunakan untuk mencukupkannya. Di sini saya sertakan contoh-contohnya. Seterusnya, kita ada sistem ejaan Rumi Kongres. Satu ejaan Rumi bahasa Melayu telah dipersetujui melalui Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga KBPM pada tahun 1996. Sistem ejaan ini tidak jadi untuk digunakan kerana terdapat penerapan lambang fonetik. Ejaan Rumi bahasa Melayu ini dinamakan sebagai sistem ejaan Kongres. Kongres ketiga KBPM berlangsung pada 16 hingga 21 September 1956 di Johor Bahru dan Singapura yang dihadiri oleh lebih kurang 500 orang perwakilan dan pemerhati dari 59 buah bidan bahasa dan persuratan Melayu dari seluruh Malaya pada waktu itu. 4 dasar pengejaan bahasa Melayu dengan huruf Rumi telah dirumuskan dalam perbahasan ini. Prinsip ejaan. Tanda sempang tidak digunakan dan dihapuskan. Misalnya dalam Rumi, boleh lihat di contoh yang saya sediakan. Yang kedua, perubahan berlaku dalam penggunaan kata-kata partikel, iaitu kata gelaransi, kata depan di serta ke. Mengikut sistem fonologi dan bukannya fonetik, iaitu hanya menggunakan satu fonem dengan satu grafem atau huruf sahaja. Pedoman ejaan Rumi bahasa Melayu, iaitu huruf. Sistem ejaan bahasa Melayu yang diselarkan dengan sistem ejaan Indonesia yang menggunakan 26 abjad Rumi. Antara huruf-huruf abjad adalah seperti yang berikut. Jadi kita boleh lihat antara contoh huruf yang digunakan pada ketika ini. Seterusnya ialah penerapan unsur serapan. Perkataan yang terbentuk terhasil daripada penyerapan bahasa asing seperti bahasa Cina, bahasa Sanskrit, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. NG kekal dalam ejaannya, iaitu sebagai contoh, Kongres. PH menjadi F. Sebagai contoh adalah fisiologi. TH ditukar menjadi T sahaja. Contohnya adalah teori. Manakala Q ditukarkan menjadi K dan contohnya adalah akuarium. Seterusnya ialah sistem ejaan Rumi Fajar Asia. Sistem ejaan Rumi Fajar Asia merupakan sistem ejaan yang dipakai dalam majalah dua mingguan Fajar Asia yang diterbitkan di Singapura bermula tahun 1943 di bawah Zainal Abidin bin Ahmad sebagai ketua pengarang. Sistem ejaan ini dikatakan sebagai percubaan pertama dalam usaha untuk menyatukan ejaan Rumi bahasa Melayu dengan ejaan Rumi bahasa Indonesia. Selain itu, Angkatan Sastrawan 50 telah menjadikan ejaan Fajar Asia sebagai ejaan rasmi. Walaupun sistem ejaan ini dilihat lebih baik berbanding ejaan Wilkinson dan ejaan Zabbar dari sudut grafem, namun ia juga tidak tepat untuk digunakan sebagai sistem ejaan dalam kajian terhadap tafsir Nur Al-Ihsan dan ianya masih lagi tidak mempunyai pedoman dan transliterasi yang konsisten. Sekarang kita masuk pada tajuk perkembangan tulisan bahasa Melayu pasca merdeka. Yang pertama, kita ada sistem ejaan bahasa Melayu 1972.
telah diisytiharkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil kesempatan bersama Majlis Bahasa Indonesia Malaysia. Menurut Ahmad Johari Muan, tulisan Rumi mula berada di alam Melayu setelah kedatangan orang Barat. David Nabosa merupakan orang pertama yang menggunakan tulisan Rumi pada tahun 1516 di Melaka, iaitu setelah Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Abjad Rumi mempunyai 26 huruf yang bermula dengan huruf A dan berakhir dengan Z. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri utama sistem ejaan Rumi 1972. Yang pertama adalah huruf dalam bahasa. Huruf dalam bahasa dipecahkan kepada 3, iaitu vokal, konsonan dan juga diftong. Antara huruf-huruf vokal ialah A, E, I, O dan juga U. Manakala untuk huruf-huruf konsonan ialah selain daripada huruf vokal yang dinyatakan sebentar tadi. Huruf-huruf konsonan pinjaman pula ialah F, V, Z, SY, KH, GH, DZ dan juga TH. Manakala untuk huruf-huruf diftong ialah AU, AI dan OI. Selain itu, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Untuk nama khas, huruf pertama pada semua kata nama khas seperti nama pertubuhan, bangunan, syarikat, jabatan, jalan, taman, rumahan dan rancangan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. Contohnya ialah Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Seterusnya ialah kegramatisan tata bahasa. Kegramatisan tata bahasa bergantung pada hasil sesuatu penulisan yang mudah untuk difahami, berkesan dan menggunakan pelbagai ayat dengan panjang dan pendek yang berbeza. Antara elemen yang perlu ada dalam sesuatu tata bahasa ialah struktur ayat, fasa gramatis, penggunaan kata yang tepat dan fungsi ayat. Berikut merupakan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang pertama, membina dan memperkaya sistem ejaan Rumi dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Yang kedua, mencetak, menerbitkan atau membantu percetakan dan penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan kesusasteraan lain dalam ejaan Rumi Bahasa Melayu. Yang ketiga, memajukan dan memperkembangkan bakat-bakat kesusasteraan dalam kalangan masyarakat setempat, terutama dalam bahasa Melayu. Yang keempat, membakukan ejaan dan sebutan serta membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa Melayu. Dan akhir sekali, menggalakkan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Sekarang kita akan masuk pada cabaran sistem bahasa Melayu pada masa kini. Antara cabarannya ialah kerancuan bahasa di media sosial. Kerancuan bahasa membawa maksud penggunaan bahasa yang melanggar peraturan dan sistem bahasa Melayu sama ada dari segi morfologi, sintaksis, kosakata dan lain-lain. Pada masa kini, media sosial digunakan oleh setiap lapisan masyarakat dalam kehidupan seharian untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu yang lain seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram dan sebagainya. Penggunaan bahasa yang rancu di media sosial amat mempengaruhi cara berbahasa dalam bahasa Melayu. Penggunaan bahasa rancu ini banyak digunakan dalam media sosial. Misalnya, kacang je, cun dan sebagainya. Hal ini kerana pengguna media sosial banyak mempunyai hak untuk menentukan kualiti bahasa yang akan digunakan semasa berkomunikasi atas talian. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya kerosakan bahasa kerana penggunaan tata bahasa yang salah. Seterusnya adalah faktor ekonomi. Sejak kebelakangan ini, penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi tidak digunakan secara meluas. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu sering dikatakan tidak mempunyai nilai ekonomi dan sukar untuk digunakan dalam urusan perdagangan. Tamsilnya, rancangan televisyen yang melibatkan perbincangan ekonomi seperti hal kewangan sering menggunakan tajuk dalam bahasa Inggeris iaitu Ringgit Cents Plus, manakala rancangan yang tidak melibatkan urusan ekonomi menggunakan bahasa Melayu seperti Majalah 3. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat kini lebih mementingkan bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda mereka sendiri kerana mereka berpendapat
Hanya bahasa Inggeris sahaja yang sesuai digunakan dalam urusan ekonomi. Kesimpulannya, bahasa Melayu hendaklah digunakan secara meluas terutama dalam bidang ekonomi agar kedudukan bahasa Melayu dapat bergerak seiring dengan perkembangan dalam bidang ekonomi.